Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis yang telah disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullah di dalam kitab Jami' ataupun dikenali juga dengan nama Sunan At-Tirmizi. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok ataupun di ruangan FB. Ahlan Ninda Anis, Sunomi, Adeline, Fatimah Samsuddin, Wahawari, Isyah Zahari, Haifa Najwa, Badatul Alba, Rajab Abu Ahmad, Siti Zara Ahmad, Masita dan juga Bintu Hafiz serta Fatimah Az-Zahra dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita nak sambung lagi beberapa hadis yang berbaki daripada bab berkenaan tentang takdir yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka Imam Tirmizi membawa tajuk yang ke-12 pada riwayat yang ke-2148. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa la turaddur ruqa wad dawa'u min qadarillahi syai'a. Bab pada hadis yang menerangkan bahawa apabila seseorang itu membuat ruqyah. Apakah maksud ruqyah? Pada sahara, pada baris yang pertama, maka ruqyah bermaksud ma yuqra'u li talabi syifa. Apa yang dibaca bertujuan untuk memperolehi kesembuhan ataupun perlindungan. Dan ruqyah kita biasa dengar di dalam penggunaan seharian di negara kita. Maka kalaulah seseorang itu beruqyah ataupun merawat dengan perubatan, maka adakah itu dikira menolak akan takdir Allah? Maka kata Imam Tirmizi dengan tajuk ini, la taruddur ruqa, tidaklah menolak akan ruqyah dan pengambilan ubat min qadarillahi syai'a, daripada takdir Allah sedikit pun. Maka orang yang memilih ruqyah ataupun memilih untuk ambil ubat, dia bukan dikira sebagai orang yang menentang takdir Allah. Maka takdir Allah bukanlah maksudnya bila sakit biar sakit, tak payah berikhtiar, tak payah berusaha. Maka kalaulah dalam bab kesihatan kita berusaha untuk ruqyah, untuk mengambil ubat, dan itu tidak dikira menolak takdir, maka samalah juga di dalam beramal untuk menjadi ahli syurga, untuk meninggalkan larangan Allah, maka itu bukanlah dikira sebagai menentang takdir, menolak takdir. Hakikatnya kita pun tidak tahu apakah takdir yang Allah telah tentukan untuk kita. Riwayat 2148. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Ibni Abi Khizamah 'an abihi. Sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ara'aita bermaksud akhbirni, maklumkanlah kepadaku wahai Rasulullah.
ruqan, berkenaan tentang ruqyah, nastarqiha, yang kami beruqyah dengannya, wadawaan, dan berkenaan tentang ubat, natadawa, yang kami ambil untuk menyembuhkan sakit, wa tuqatan, dan perlindungan-perlindungan, yang nattaqiha, kami menjadikan ianya sebagai perlindungan untuk kami. Maka adakah ini hal taruddu min qadarillahi syai'a? Adakah ianya boleh menolak daripada takdir Allah sesuatu? Adakah itu dikira menentang takdir, menolak takdir, melawan takdir? Ubat yang kami ambil, ruqyah yang kami ikhtiarkan, perlindungan yang kami pilih. Maka sabda Nabi SAW, hiya min qadarillah, semua itu termasuk di dalam takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Az-Zuhri, kata Imam Tirmizi, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang hadis ini, daripada Sufyan, daripada Az-Zuhri, daripada Abu Khizamah, daripada ayahnya, wa hadza asah, dan sanad yang kedua ini adalah lebih sahih. Beginilah yang telah dikatakan oleh lebih daripada seorang, daripada Zuhri, daripada Abu Khizamah, daripada ayahnya, daripada ayahnya. Bab yang ke-13 berkenaan tentang Al-Qadariyah, berkenaan tentang golongan Qadariyah. Maka siapakah itu golongan Qadariyah? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kita lihat pada Sahara dan baris yang pertama dan yang kedua. Maka ada dua golongan yang ekstrim. Satu Al-Murji'ah ataupun Murji'iyah, dan yang kedua adalah golongan Al-Qadariyah. Maka dua ini ekstrim. Maka apakah Al-Murji'ah ataupun Al-Murji'iyah? Maka pada Sahara, pada baris yang pertama, humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang yang berkata, yang percaya, kulluha bitaqdirillahi ta'ala, semuanya Allah telah tentukan, walaysa lil ibadi fiha ikhtiyara, dan untuk hamba tidak ada sebarang ikhtiar, tidak ada sebarang pilihan. Fa innahu la yadurru ma'al imani ma'siyah, maka kalaulah seseorang itu beriman, tak ada masalah untuk dia buat maksiat, sebab itu takdir Allah, itu ketentuan Allah. Maka kalaulah seseorang tu buat maksiat, tak ada masalah. Begitu juga mereka berkata, la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, maka orang yang kafir pada waktu itu, kalaulah pada waktu itu dia berbuat apa-apa, langsung tak memberi manfaat kepadanya. Maka ini golongan Murji'iyah. Mereka mengatakan Allah pada waktu itu telah menentukan segalanya, dan manusia langsung tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar pada tindakan perbuatan yang dia buat. Maka ini adalah golongan Murji'iyah, satu ekstrim. Satu lagi golongan adalah Al-Qadariyah. Apa pula Al-Qadariyah? Maka Sahara pada baris yang kedua, Al-Munkiruna lil Qadar. Mereka ini tidak percaya takdir. Dia tak percaya takdir. Dan mereka ini berkata, bi anna af'alal ibadi makhluqah bi qudratihim. Manusia ini adalah penentu kepada segala tindakan dia. Manusia ini tak ada siapa yang kontrol dia. Allah tak mampu pada waktu itu nak kontrol ataupun nak menentukan manusia dengan apa-apa takdir. Maka ini adalah ekstrim yang lain. Murji'iyah mengatakan Allah memaksa manusia buat semua benda. Semuanya takdir. Dosa ke, maksiat ke, semuanya takdir. Pada waktu itu manusia tidak ada pilihan. Qadariyah pula ekstrim lagi satu. Qadariyah kata manusia ini 100% adalah usaha dia. Allah dan takdir mereka tolak dan tak percaya. Sementara yang pertengahan adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita dituntut untuk yakin bahawa segalanya telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Namun kerana kita tidak tahu apa takdir kita, kita tidak tahu apa ketentuan Allah kepada kita, maka tugas kita sebagai hamba, sabda Nabi, i'malu, beramal. Beramal yang terbaik. Kerana setiap manusia dipermudahkan dengan apa yang telah diciptakan. Maka kita sebagai hamba beramal. Dan Allah bagi kita pilihan untuk menentukan amalan mana yang kita nak.
Wahadainahun najdain, firman Allah, manusia itu diberikan dua pilihan. Inna hadainahus sabil, manusia itu kami beri dia pilihan, imma syakira wa imma kafura. Maka yang pertengahan adalah memang Allah menentukan segala-galanya, tapi dalam masa yang sama Allah beri ikhtiar, beri pilihan kepada hamba, kepada manusia untuk menentukan pilihan dia. Maka inilah Al-Qadariyah, golongan yang mengingkari takdir, yang tidak mempercayai takdir. Riwayat 2149. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Al-Qasim bin Habib wa Ali bin Nizar an-Nizar an Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfan, ada dua golongan, min ummati, daripada umatku, laisa lahuma fil islami nasibun, tidak ada sedikit pun bahagian untuk mereka di dalam Islam. Mereka ini tidak dikira sebagai dalam kelompok Islam. Siapakah mereka? Al-Murji'ah, orang yang pada waktu itu mempercayai bahawa manusia langsung tidak ada ikhtiar dan pilihan, semuanya adalah paksaan daripada takdir. Ini satu golongan. Dan yang kedua adalah Al-Qadariyah, orang yang terbalik pula, orang yang mengingkari takdir dan tidak percaya takdir. Mereka percaya manusia adalah pemilik 100% kepada usaha dia. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Abdullah bin Umar, Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr qala hadatsana Salam bin Abi Amrah an Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muhammad bin Rafi', wa haddatsana, dan telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Bishr, qala hadatsana Ali bin Nizar an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama. Maka ini ada 3 sanad yang dikongsikan oleh Imam Tirmizi untuk hadis ini. Bab yang ke-14 berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan tentang tidak ada yang terlepas daripada manusia akan takdir. Maka riwayat yang ke-2150, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Hurairah wa Muhammad bin Firas al-Basri qala hadatsana Abu Qutaibah Salm bin Qutaibah qala hadatsana Abu al-Awwam an Qatadah an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir an abihim, daripada Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, muthila, digambarkan Ibnu Adam akan manusia tersebut, wa ila, dalam keadaan pada sisinya, tis'atun wa tis'una maniyah, ada 99 perkara yang boleh menyebabkan dia binasa dan mati. Maka digambarkan, diberikan gambaran berkenaan tentang manusia ini, ay muthila, ay suwira. Wal muradu, maksud daripada perumpamaan ini adalah gambaran betapa banyaknya pada waktu itu kesusahan, kematian, kebinasaan yang pada waktu itu menimpa manusia. Begitu juga al-balaya al-mufdiyah, bala, musibah, bencana yang menanti untuk menimpa kepada manusia. Yakni anna khilqatal insan, bahawa sesungguhnya penciptaan manusia, la yufariquhul masaib, tidak terpisah daripada musibah dan ujian. Fa in akhta'athu, kalaulah ada ujian yang Allah tentukan untuk terlepas daripadanya, maka pada waktu itu ada ujian lain yang menanti dia. Maka digambarkan manusia ini hidup dekat dunia memang pada waktu itu penuh dengan ujian. Maka Nabi bersabda musila, digambarkan tentang manusia ini, bagaimana di sisi manusia ini ada tis'atun wa tis'una maniyah, ada 99 benda yang nak mematikan dia, yang nak membinasakan dia, daripada ujian, daripada musibah. Maka sabda Nabi, in akhta'athul manaya, kalaulah ada banyak kebinasaan, ujian yang pada waktu itu dia berjaya lepasi, waqa'a fil haram, akhirnya dia tetap akan terjatuh di dalam keadaan tua. Itu pun satu ujian, kelemahan. Dia berada dalam keadaan tua dan akhirnya dia tetap mati.
Maka sebenarnya ringkasan daripada hadis ini berkenaan tentang orang yang kadangkala dia tidak boleh menerima takdir kerana dia hanya inginkan takdir yang baik, takdir yang bersesuaian dengan nafsu, kehendak dan permintaan dia. Maka Nabi terangkan kehidupan dunia memang penuh dengan kebinasaan, penuh dengan ujian. Kalaulah ada ujian yang kita terlepas, ada ujian yang kita akan tetap lalui. Dan antara ujian yang kalaulah kita tetap lalui, kalaulah ada panjang usia, adalah keadaan tua, keadaan lemah, keadaan tak mampu nak melakukan banyak benda, sehingga akhirnya tetap kematian yang berada di penghujung kehidupan kita di dunia. Maka sebab itu, jangan pada waktu itu marah dengan takdir. Jangan pada waktu itu menolak takdir hanya kerana takdir itu bukan seperti yang kita harapkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab inilah namanya ujian dunia. Kalaulah kita nak apa yang kita harapkan, maka itu nama dia syurga. Sebab itu kita kena berusaha, beramal di dunia supaya boleh masuk ke dalam syurga. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, dan Abu Al-Awwam beliau adalah Imran Al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-15 berkenaan tentang perlunya redha. Perlunya redha dengan ketentuan takdir. Perlunya redha dengan ketentuan takdir. Maka riwayat 2151. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adah, perkara yang membahagiakan manusia. Apakah perkara yang membahagiakan manusia? Adakah perkara yang membahagiakan manusia kerana tak diuji? Tidak. Bukan itu yang membahagiakan manusia. Apakah yang sebenarnya membahagiakan manusia? Sabda Nabi, ridahu, apabila dia meredai, bima, dengan apa, qadallahu lah, yang Allah telah takdirkan untuk dia. Walaupun banyak ujian dia, walaupun banyak pada waktu itu musibah dia, tapi apakah kebahagiaan manusia? Bila dia boleh redha dengan apa yang Allah telah takdirkan untuk dia. Di situ letaknya bahagia. Sebab itu kadang-kadang kita nampak sebahagian orang teruk sangat ujian dia, besar sangat musibah dia. Kenapa dia masih boleh senyum? Sebab redha dia pada ketentuan Allah. Maka sabda Nabi, yang menjadikan manusia itu bahagia bukan kerana tak diuji. Yang menjadikan manusia itu bahagia apabila dia boleh redha dengan apa yang Allah telah tentukan untuk dia. Wa min syaqawah, dan di antara perkara yang menyebabkan manusia itu celaka, tidak bahagia, sengsara, tarkuhu, apabila dia meninggalkan istikharatullah, untuk memohon yang terbaik daripada Allah. Istikharah datang daripada al-khair, baik. Istikharah meminta yang terbaik daripada Allah. Dia tak nak minta dengan Allah. Semua pada waktu itu dia rasa dia boleh hasilkan sendiri. Dia boleh dapat sendiri. Maka celaka manusia ini. Pada waktu itu tak bahagia kehidupan dia. Dia perlu minta dengan Allah kerana semuanya datang dengan ketentuan Allah. Wa min syaqawah, dan di antara kecelakaan yang lain manusia adalah sakhtuhu, apabila dia murka, apabila dia menzahirkan kemarahan dengan apa yang Allah telah takdirkan, tentukan untuk dia. Maka tak bahagia. Walaupun dia mungkin berada dalam nikmat, bergelumang dalam nikmat, tetapi apabila manusia itu dia tidak redha, dia marah, dia murka dengan apa yang Allah tentukan untuk dia, maka tak bahagia dia, celaka dia, binasa dia. Hadis ini adalah, daripada sini kita belajar pentingnya untuk redha. Pentingnya untuk redha. Kita usaha, bukanlah redha maksudnya tak payah usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu perlu, tapi apa pun hasil dan natijah,
belajar untuk terima dan redha dengan ketentuan Allah, di situlah sabda Nabi terletaknya bahagia. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Muhammad bin Abi Humaid, dan beliau juga dikenali dengan panggilan Hamad bin Abi Humaid, dan beliau adalah ayah kepada Ibrahim Al-Madini, dan beliau tidaklah seorang yang kuat periwayatan hadisnya di sisi para ulama hadis. Bab yang ke-16, riwayat 2152. Wabihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Haywat bin Shurih qala akhbarani Abu Sakhir qala hadatsani Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Umar telah didatangi oleh seorang lelaki. Faqala, maka lelaki yang mendatangi Abdullah bin Umar berkata, inna fulanan, sesungguhnya fulan bin fulan, ada orang tertentu, yaqra'u, beliau telah menyampaikan salam kepadamu. Ada orang telah menyampaikan salam kepadamu, wahai Abdullah bin Umar. Faqalalah, maka berkata Abdullah bin Umar kepada lelaki yang menyampaikan salam daripada pihak yang ketiga ini. Kata Abdullah bin Umar, balagani, aku dapat berita, telah sampai kepadaku, annahu, bahawa orang yang mengirim salam kepadaku, qad ahdasa, dia telah melakukan perbuatan yang pada waktu itu perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Dan apakah perbuatan yang bertentangan dengan syarak tersebut? Lihat sahara pada baris yang pertama, minat takdzib bil qadar, dia mendustakan takdir, dia tak percaya takdir. Maka Abdullah bin Umar kata, aku dengar orang tu adalah orang yang menentang syarak, dia tidak mempercayai takdir. Maka kata Abdullah bin Umar, fa in kana, maka jika adalah orang tersebut qad ahdatha, telah melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak, dalam kurungan iaitu menentang takdir, fala tukri'hu, maka janganlah kamu menyampaikan kepadanya minni, daripadaku salamku, tak payah jawab salamku. Kalaulah memang betul dia menolak takdir, mendustakan takdir, maka jangan sampaikan salamku kepadanya, kata Abdullah bin Umar. Kerana sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, fi hadhil ummah, pada umat Nabi SAW, ataupun pada umatku, iaitu pada umat Nabi, kelak akan terjadinya khasfun, orang yang akan ditelan oleh bumi, au maskhun, ataupun orang yang pada waktu itu ditukar wajahnya, au qadhfun, ataupun orang yang akan dilemparkan batu. Siapakah mereka? Ya, dilemparkan batu. Siapakah mereka? Fi ahlil qadar, iaitu orang yang mendustakan takdir. Maka orang yang mendustakan takdir akan dihukum, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib, kata Imam Tirmizi dan Abu Sakhar. Nama beliau adalah Humaid bin Ziyad rahimahullahu taala. Hadis yang ke-2153, kata Imam Tirmizi rahimahullah, wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya, masih lagi berkenaan tentang orang yang mengingkari takdir, menolak akan takdir. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Abdul Wahid bin Sulaim qala qadimtu Makkah. Berkata Abdul Wahid bin Sulaim, aku telah tiba di Makkah, maka aku telah berjumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Maka aku telah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyah kepada Atha bin Abi Rabah, sesungguhnya sebahagian penduduk Basrah yaquluna fil qadar, mereka mempertikaikan takdir. Sebahagian penduduk Basrah mempertikaikan takdir. Maka berkata Atha bin Abi Rabah, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ataqra'ul Quran, adakah engkau membaca Al-Quran? Qultu, maka menjawab pada waktu itu Abdul Wahid bin Sulaim, ya, aku membaca Al-Quran. Maka maka berkatalah Atha bin Abi Rabah, faqra az-Zukhruf, maka bacalah kamu awal surah Az-Zukhruf. Maka Abdul Wahid bin Sulaim pun membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Maka bila sampai kepada ayat yang keempat ini, maka berkata Atha bin Abi Rabah, atadri ma ummul kitab,
Tadi kamu baca ayat yang keempat ada menyebut tentang Ummul Kitab. Adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan Ummul Kitab pada ayat ini? Maka berkata Abdul Wahid bin Sulaim, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala, maka berkata Atha' bin Abi Rabah menerangkan tentang apakah maksud Ummul Kitab. Berkata Atha' bin Abi Rabah, fa innahu kitabun, ianya adalah kitab, katabahullah, yang Allah telah tulis catatan sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi. Fihi, di dalam takdir catatan tersebut, Allah telah tentukan sesungguhnya Fir'aun itu ahli neraka dan sesungguhnya Abu Lahab itu akan celaka. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Maka sebenarnya Ummul Kitab yang pada ayat ini bermaksud takdir yang Allah telah tentukan sebelum daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Maka disebutkan tentang takdir di dalam Al-Quran. Qala Atha', berkata Atha' bin Abi Rabah lagi kepada Abdul Wahid bin Sulaim, falaqitul Walid, maka aku pernah berjumpa dengan Walid bin Ubadah bin Samit yang merupakan sahabat Nabi SAW. Maka kata Atha' menceritakan kisah dia, aku telah bertanya kepada Walid bin Ubadah, makanat, apakah wasiat yang ayah engkau berikan kepada engkau waktu ayah kau nak meninggal dunia? Apakah wasiat Ubadah bin Samit kepada engkau, wahai Walid, sebagai anak, dan Ubadah sebagai ayah? Maka berkata Walid, da'ani, ayahku Ubadah bin Samit telah memanggilku seraya berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lam, dan ketahuilah kamu, annaka, bahawa sesungguhnya kamu, in tattaqillah, jika bertakwa kepada Allah, tu'min billah, kamu akan beriman kepada Allah, wa tu'min bil qadar, kamu akan beriman kepada qadar, kullihi, semuanya, khairihi, qadar yang baik, dan juga takdir yang buruk. Fa in mutta, jika kamu mati di atas kepercayaan selain daripada ini, dakhaltan nar, engkau akan masuk neraka. Maka sahabat Nabi Ubadah bin Samit mengingatkan anak dia untuk beriman kepada takdir, mempercayai takdir ketentuan Allah. Maka kata Ubadah bin Samit berpesan kepada anaknya sebelum beliau meninggal dunia, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwalama, sesungguhnya perkara yang pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, adalah pena. Pena yang diperintahkan untuk mencatat takdir. Faqala, maka Allah berfirman kepada al-qalam, kepada pena, kepada pen untuk menulis tersebut, uktub, tulislah kamu. Faqal, maka bertanya kembali al-qalam, pen tersebut, ma aktub, apa yang patut aku tulis? Maka firman Allah, uktub al-qadar, tulislah kamu akan takdir, makana, apa yang telah berlaku, wa ma huwa kain, dan apa yang akan berlaku selama-lamanya, ilal abad, selama-lamanya. Apakah maksud selama-lamanya? Lihat kepada Sahara, bermaksud adalah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Para ulama membahaskan berkenaan tentang makhluk yang pertama, Al-Qalam, yang Allah telah ciptakan. Maka pada qawata, pada baris yang pertama, maka kata para ulama, waqad tadhaharatil athar, maka telah menunjukkan sebahagian riwayat yang lain bahawa sebenarnya ianya bukan satu qalam. Allah telah ciptakan aqlam, banyak qalam, banyak pen untuk menulis takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Bagaimana bentuk dia, bagaimana saiznya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk tahu tentang rupa dan bentuk kalam tersebut. Wa qad sami'an Nabi, dan Nabi SAW pada malam Nabi dimi'rajkan, maka Nabi SAW telah mendengar bunyinya fil uluwil a'la, pada tempat yang tertinggi Nabi mendengar. Maka pada waktu itu Nabi dimaklumkan, inilah Al-Qalam yang berterusan menulis sesuatu mengikut kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan satu kolam, ada yang mengatakan pada waktu itu ada beberapa, ada banyak kolam, namun tidaklah bertentangan, sebab pada awalnya Allah menciptakan satu dan kemudian Allah menciptakan kolam pena-pena yang lain yang diperintahkan untuk mencatatkan segala takdir. Riwayat 2154, wa bi ila qala hadatsana Ibrahim bin Abdullah bin Munzir As-San'ani qala hadatsana Abdullah bin Yazid Al-Mukri qala hadatsana Haywah bin Shuraih qala hadatsani Abu Hani Al-Qawlani annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yaqul sami'tu Abdullah bin Amr, aku telah mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu, Allah telah menetapkan al-maqadira, ketetapan-ketetapan, takdir-takdir sebelum daripada Allah menciptakan langit dan bumi lagi. Bila Allah telah menulis takdir bi khamsina alfasana, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu tu manusia pun tak ada. Manusia belum ada lagi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sabda Nabi, Allah telah siapkan takdir 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun, bukanlah pada waktu itu nak menjadikan kita tak payah beramal. Kita dah baca hadis pada sebelah petang. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, walaupun takdir Allah telah tentukan, maka tugas kita adalah berterusan untuk beramal yang terbaik. Sebab kita pun tidak tahu takdir kita apa. Maka pada waktu itu tugas kita adalah beramal yang terbaik untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2155. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin al-Ala wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Waqi' an Sufyan ats-Tsauri an Ziyad bin Ismail an Muhammad bin Abbad bin Ja'far al-Makhdumi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah datang musyrik Quraisy berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhasimun, mereka ingin berdebat dan membantah Nabi berkenaan tentang takdir. Maka telah turunlah ayat ini, yauma yushabun, pada hari di mana akan diseret, finnari, ke neraka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Maka orang yang mengingkari takdir, mereka akan diseret di atas wajah-wajah mereka, dicampakkan ke dalam neraka. Firman Allah, zuku, rasalah kamu, massa sakar, kesakitan dan siksaan daripada api neraka sakar. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, kulla syai'in khalaqnahu, tiap-tiap sesuatu kami telah menciptakannya, biqadar, pada waktu itu dengan takdir dan ketetapan-ketetapannya. Maka orang yang mengingkari takdir pada waktu itu akan dihumbankan ke dalam neraka. Bab yang ke-33, tajuk besar yang ke-33, kita dah selesai dah beberapa hadis yang dikongsikan oleh Imam Tirmizi berkenaan tentang takdir. Kita mula masuk berkenaan tentang abwabul fitan, berkenaan tentang fitnah-fitnah. Dan ini adalah riwayat-riwayat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Tirmizi. Bab yang pertama berkenaan tentang la yahillu, tidak halal menumpahkan darah imri'in muslimin, mana-mana orang Islam, illa, kecuali biihda, dengan sebab, dengan salah satu daripada 3 sebab. Tidak boleh menumpahkan darah orang Islam, tidak halal menumpahkan darah orang Islam. Dan inilah antara fitnah yang berlaku banyak, bagaimana seseorang itu hanya kerana orang itu berbeza pendapat, berbeza ideologi, berbeza kefahaman, pada waktu itu dia menghalalkan untuk membunuh darah orang tersebut. Maka tidak halal menumpahkan darah orang Islam, sabda Nabi, kecuali dengan salah satu daripada 3 sebab sahaja. Maka riwayat 2156. Wabi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf, sesungguhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu asyrafa, telah menaiki ke tempat yang tinggi. Asyrafa bermaksud ittala'a, ittala bermaksud menaiki ke tempat yang tinggi. Maka apakah tempat tinggi tersebut? Bahagian atas rumah dia. Bilakah beliau naik? Yaumaddar, pada hari di mana rumah beliau dikepung.
Walhal Uthman bin Affan mampu untuk bawa tentera dan halau semua pemberontak-pemberontak ini. Tapi beliau tidak izinkan seorang pun panglima ataupun gubernurnya melakukan kerana dia tidak mahu membawa pertumpahan darah di bumi Rasulullah. Walhal pemberontak tak ramai, dalam sirah disebut hanya beberapa ratus orang. Maka kita nampak kesabaran Uthman bin Affan sehingga akhirnya beliau disyahidkan. Beliau tidak mahu pada waktu itu untuk menumpahkan darah di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uthman bin Affan telah menaiki tempat yang tinggi pada hari di mana rumah beliau dikepung. Disebut sebagai Yaumad Dar. Faqala, maka berkata Uthman, anshudukum billah, aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah. Uqsimukum, aku bertanya kepada kamu wahai pemberontak. Kebanyakan mereka daripada Mesir, dan di kalangan mereka ada juga sahabat anak kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada di antara mereka anak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun terlibat. Maka ini sebagai contoh fitnah yang berlaku pada zaman Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan berkata, anshudukum, aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah. Ata'lamun, adakah kamu tahu sepotong hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yahillu, tidaklah halal menumpahkan darah mana-mana orang Islam kecuali dengan salah satu daripada 3 sebab sahaja. Yang pertama, jika seseorang itu berzina dalam keadaan diihsan. Ihsan antaranya adalah dah berkahwin. Dah berkahwin masih zina, kalaulah pada waktu itu sabit, maka dia akan direjam sampai mati. Maka itu satu yang dibenarkan untuk membunuh orang Islam. Yang kedua, irtidadin ba'da Islam, seseorang yang memilih untuk murtad setelah dia masuk Islam, maka pada waktu itu dijatuhkan hukuman mati. Dan yang ketiga, tapi setelah proses istitabah, minta dia bertaubat, hilangkan segala kemusykilan dia dan lain-lain. Dan yang ketiga, boleh dibunuh seseorang Islam itu apabila dia telah membunuh nyawa orang lain tanpa sebab, tanpa kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Maka kalaulah dia bunuh orang lain, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Maka berkata Uthman bin Affan, maka demi Allah, aku tak pernah berzina, tidak pada zaman jahiliyah, tidak selepas Islam. Maka kenapa kamu nak bunuh aku? Walartadattu, aku tidak pernah murtad semenjak daripada aku berjanji taat setia kepada Nabi SAW, semenjak aku berbai'ah kepada Nabi. Dan yang ketiga, aku tidak pernah membunuh sesiapa pun yang Allah telah mengharamkan aku untuk membunuh. Maka kata Uthman bin Affan, fabima, maka dengan sebab apa taqtuluni, kamu ingin membunuhku? Dan inilah fitnah yang berlaku pada zaman Uthman bin Affan. Mereka nak bunuh Uthman bin Affan. Kenapa? Mereka pun tak tahu kenapa mereka nak bunuh Uthman bin Affan. Dan akhirnya terbunuh Uthman bin Affan pada tangan pemberontak-pemberontak tersebut. Inilah fitnah. Dan zaman kita pun sama. Bergaduh, bertengkar, kadang-kadang tak tahu pun kenapa. Berbunuhan, berperang, mengangkat senjata, pada waktu itu tak tahu kenapa. Apa sebab? Dan yang dibunuh kadang-kadang pada banyak tempat yang berlaku pada waktu itu peperangan adalah di antara Islam dan Islam. Maka Islam dengan Islam tidak ada syahid pada waktu itu apabila ada di antara mereka yang terbunuh. Kecualilah pada situasi-situasi yang tertentu yang ada disebutkan dalam fiqh. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Ummul Mu'minin Aisyah, Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan telah Hamad bin Salamah telah meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id hadis ini, dan telah meriwayatkannya secara marfu'. Dan telah meriwayatkan Yahya bin Sa'id al-Qattan dan lebih daripada seorang daripada Yahya bin Sa'id hadis ini. Fawaqafu, dan mereka meriwayatkan secara marfu', tidak mereka meriwayatkan secara mauquf, mereka tidak sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak meriwayatkan secara marfu'. Dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza daripada Uthman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua berkenaan tentang haram pada waktu itu mengambil
haram pada waktu itu menumpahkan darah dan juga mengambil harta orang-orang Islam. Riwayat 2158. Wa bi ilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu al-Ahwas an Shabib bin Gharqadah an Sulaiman bin Amr al-Ahwas an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sabda Nabi SAW fi hajjatul wada' pada haji perpisahan. Al-wada' bermaksud perpisahan. Boleh dibaca al-wada' dan ada sebahagian menyebut boleh dibaca al-wida'. Boleh dibaca kedua-duanya. Maka Nabi telah bertanya kepada manusia pada hajjatul wada', ayyu yaumin hadha, hari apakah ini? Maka manusia menjawab, yaumul hajjil akbar, ianya adalah pada hari haji yang besar. Banyak orang salah sangka, terutamanya masyarakat kita, haji akbar adalah apabila Arafah pada hari Jumaat. Tidak. Sebenarnya haji itu dipanggil haji akbar kerana umrah dipanggil haji kecil. Akbar maksudnya besar. Maka sebenarnya Jumaat pada hari Arafah itu tidaklah dipanggil haji akbar kerana haji pada hari apa pun dikenali sebagai haji akbar kerana haji yang kecil adalah umrah. Itu yang kita boleh nampak pada Sahara pada baris yang ketiga. Wasummiyal akbar li'annahum yasummun al-umrah hajjal asghar. Umrah dipanggil haji yang kecil dan haji itu dipanggil haji yang besar, haji akbar. Tak ada kaitan dengan hari Arafah pada hari Jumaat dan lain-lain. Qala, maka berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersabda Nabi SAW, maka apabila kamu dah tahu kemuliaan hari Arafah, kamu dah tahu kemuliaan berada di dalam ibadah ihram haji dan sebagainya, maka Nabi bersabda, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu, wa a'radakum, dan marwah-marwah kamu, bainakum, di antara kamu, antara satu sama lain, haramun, adalah haram, kahurmati, seperti mana haram dan mulianya hari yang kamu berada pada hari ini, iaitu hari Arafah 9 Zulhijjah, fi baladikum hadha, pada tempat yang kamu berada pada waktu ini, iaitu ketika mana berada di tanah haram. Ala, Nabi SAW bersabda, la yajni bermaksud tidak menanggung dosa. Sabda Nabi, la yajni, tidak menanggung dosa seseorang yang melakukan dosa, illa ala nafsi, kecuali dia kena tanggung dosanya sendiri. Wala yazni janin ala waladih, seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Wala mauludun ala walidih, dan seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Setiap orang dia kena tanggung dosa dia sendiri. Ala, ketahuilah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa daripada disembah di negeri kamu ini, di Jaziratul Arab, di semenanjung Arab, dalam hadis yang lain, abada, selama-lamanya. Syaitan tahu orang yang beriman pada waktu itu, yang benar-benar beriman, dia tidak akan kembali menyembah syaitan, kecuali orang yang munafik, orang yang pada waktu itu ada masalah pada imannya. Walakin, akan tetapi, syaitan tahu juga, satakunu lahu, bahawa ta'atun, kamu akan mentaati syaitan, fima, pada perkara yang tuhakirun, kamu anggap remeh, min a'malikum, daripada perbuatan kamu. Dan apakah perkara tersebut? Kata para ulama, antaranya adalah syirkul khafi, dan antaranya adalah pergaduhan sesama umat Islam. Dan itu syaitan tahu kamu akan taat dia, fasayarda bih, dan syaitan pada waktu itu reda bahawa kalaulah kamu tak menyembah dia, kamu tetap dengar dan mentaati dia, maka dia reda, dan itu pun dah menggembirakan syaitan. Maka pada abwabul fitan, berkenaan tentang fitnah ini, elakkan daripada menjatuhkan marwah, membunuh, mengambil harta orang Islam yang lain. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakrah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Hizam bin Amr As-Sa'di radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan zaidah daripada Shabib bin Gharqadah. Riwayat yang lebih kurang sama, dan kami tidak mengetahui apa riwayat ini kecuali daripada hadis Shabib bin Gharqadah. InsyaAllah yang bakinya kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.